Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang saya hormati Tuan Imam kita yang berusaha pengurusi jawatan kuasa Masjid Bandar Universiti dengan sop jawatan kuasanya, hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Sama-sama kita bersyukur tibalah kita pada satu Jumaat lagi, yang mana daripada Jumaat ke Jumaat ini dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma, ya, iaitu di antara satu Jumaat ke satu Jumaat itu adalah kafarah bagi dosa-dosa kita di antara kedua-duanya, ya, dengan maksud kita memperolehi kelebihan di antara jangka masa tersebut. Begitu juga dengan Ramadan ila Ramadan, dalam hadis yang sama juga, ya, yang mana dalam hadis itu dia bermula daripada as-salawatul khamas, kemudian Jum'ah ila Jum'ah, kemudian Ramadan ila Ramadan, kafaratun di antara kedua-dua waktu daripada jangka pendeknya ke jangka panjangnya adalah kafarah di antara kedua-dua waktu tersebut, menunjukkan kepada kita betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat Allah ini mengatasi segala kemurkaannya kepada hamba-hambanya. InsyaAllah sebelum kita melaksanakan solat Jumaat pada hari ini, saya menjalankan amanah untuk pengisian ini dengan menyentuh ayat yang paling popular sekali dalam bulan Ramadan, ya, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 dan beberapa ayat selepasnya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini yang bermaksud, ya, saya tidak terjemahkan semuanya untuk sekaligus. Yang bermula daripada pertama, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman.
Ya, sekaligus kalau kita merasa kita beriman atau ingin beriman, jika kita rasa kita belum cukup beriman, insya-Allah setiap mukmin muslim itu adalah orang yang beriman. Tapi mungkin kita rasa tak cukup. Ya. Jadi kita hendaklah merasa diseru oleh ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman. Kutiba ala, sebetulnya dalam bahasa Arab kataan kutiba ini artinya ditulis. Tapi kalau dikatakan kutiba ala artinya diwajibkan, difardukan, kena buat, ya. Kutiba alaikumus siyam, ditulis ke atas semua atau difardukan ke atas semua berpuasa. Ya, dari dalam ayat ini konteks berpuasa yang disebut di sini ialah puasa di bulan Ramadan. Puasa 1 bulan Ramadan. Seperti mana kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana ia telah difardukan kepada orang-orang yang datang sebelum kamu. Maknanya sebelum lagi diutuskan, ya, ataupun bangsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah ada syariat berpuasa. Maknanya berpuasa ini bukan satu syariat yang baru. Dan apakah matlamatnya? La'allakum tattaqun. Jadi Allah SWT telah meletakkan matlamatnya itu tercapai dengan berpuasa itu bertakwa, supaya kamu bertakwa. Ayyamam ma'dudat, iaitu dengan jumlah hari yang terhitung. Sebetulnya maksudnya ma'dudat di sini maksudnya tertentu, telah ditetapkan, ada syariatnya bagaimana ia ditetapkan. Faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kamu yang sakit, au ala safar, ataupun kamu bermusafir, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka perhitungannya ialah pada hari-hari yang lain. Maksudnya diganti dengan hari-hari di mana kamu berkeuzuran. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang berkemampuan untuk melaksanakannya tetapi dia tidak melaksanakannya, maka ke atasnya fidyah. Jadi sebagai ganti kepada puasa itu iaitu fidyah, ya. Yang ini hari ini kita tak bahas dari sudut syaraknya, ya. Sebab dalam mazhab Syafi'i, ya, ialah ganti puasa itu ialah puasa itu dan fidyahnya, ya, bergantung kepada keadaan. Berbeza dengan nanti orang perempuan yang berpuasa sebab takut dirinya, ada juga berpuasa sebab takut pada mudarat pada anaknya. Ini kita bagi kita pada ustaz kita yang akan membahas dari sudut syariatnya. Sebab hari ini insya-Allah kita tadabburkan ayat ini. Ta'amu miskin, ya, fidyah, iaitu dalam bentuk makanan bagi orang-orang miskin, yang ataupun senilai makanan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Yaitu barang siapa yang dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik. Iaitu yang berpuasa, ya, iaitu jika engkau juga antasumu, jika engkau berpuasa juga dalam keadaan kamu terhalang itu, maka ialah lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Baik hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ya. Kalau kita perhatikan pada ayat ini, ya, ayat ini dan beberapa ayat berikutnya, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, dan seterusnya, syahrul ramadan alladzi unzila fihil quran, kemudian padanya diturunkanlah Quran, padanya jika kamu mengetahui setelah masuk waktunya berpuasa itu, falyasum, hendaklah berpuasa. Ya. Jadi ayat berkaitan dengan berpuasa ini, dia merangkumi beberapa aspek kehidupan manusia. Ya. Jadi apabila datang bulan puasa ni istilah kita orang Melayu, ya. Dalam bahasa Arab ada tak? Ada, ya. Cuma saya membahas di sini implikasinya bagi orang Melayu. Tak lama lagi bulan puasa, kan? Tak lama lagi bulan puasa. Jadi dalam kepala kita puasa, ya. Adakah salah kita menyebut bulan puasa? Tidak salah, sebab memang bulan Ramadan disebut sebagai bulan puasa. Hanya sahaja Ramadan tidak hanya disebut puasa, ya kan? Ramadan itu bulan puasa, Ramadan itu bulan ibadah, Ramadan itu bulan tarbiyah,
Ramadan itu bulan barakah, dan banyak sekali nama yang diberikan pada pada bulan Ramadan itu. Maka dengan ini saya secara peribadilah lagi, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk lebih menekankan nama Ramadan daripada puasa. Sebab dia akan menukar mentaliti kita. Sebab kalau pada kita Ramadan itu ialah puasa, maka yang nampak Ramadan yang nampak puasa sahaja. Apa kesan dia? Dalam sejarah, bahkan pada hari ini, orang, saya ingat saya orang Melayu ni, dia kalau bulan puasa dia memang sungguh-sungguh puasa. Tapi ada yang puasa tapi tak semayang. Apa kesannya? Sedangkan sembahyang, solat itu ialah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Perkara pertama yang ditanya kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Selepas itu baru amalan-amalan yang lain. Bukan maknanya solat sahaja, tak puasa pun tak apa, tidak. Antara solat dan puasa, lebih penting solat daripada puasa. Tapi ada kelebihan puasa di atas solat, ya, ada kelebihan puasa di atas solat. Dua-duanya memang ada kelebihan yang begitu banyak sekali, ya. Baik. Jadi Ramadan bukan hanya puasa. Ramadan itu ialah puasa dan menambahkan lagi solatnya, menambahkan sedekahnya, menambahkan kebaikannya. Jadi banyak sekali yang kita lihat, sehingga dalam bulan Ramadan ini Rasulullah SAW menyebut dalam satu hadis, ya, la ya'lamul ibadu ma fi Ramadan la yatamanna yakuna Ramadan sanah. Iaitu kalaulah seseorang ataupun para hamba itu dia tahu betapa hebatnya bulan Ramadan itu, pasti dia akan mengharapkan Ramadan ini bukan hanya satu bulan, tetapi satu tahun itu Ramadan. Kalau dah satu tahun Ramadan, ya, jadi umpamanya lah bulan Ramadan ni, okey, datang ni bulan Ramadan 1, lepas tu Ramadan 2, lepas tu Ramadan 3, sampai Ramadan 12, semuanya Ramadan belaka. Sebab apa? Sebab begitu banyak kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Solat sunat pada bulan Ramadan nilainya sama dengan solat fardu. Solat fardunya nilainya sama dengan 70 kali solat. Solat biasa pada hari biasa tidak berjamaah, pahalanya 1, tapi pada Ramadan darab 70. Solat berjamaah, kalau daripada 1 berjamaah menjadi 27 kali 70. Ni kalau kita ni juru audit lah, kalau kita ni juru audit, kita sangat berperhitungan. Tetapi paling tidak ini mendorong kita. Belum lagi bacaan Qurannya, setiap hurufnya 10 hasanat. 330,000 huruf di dalam Al-Quran itu, darab dengan 10 sama dengan 3 juta hasanat. Kalau kita khatam setiap hari, boleh tak kita khatam setiap hari? Kalau tuan-tuan buka YouTube, YouTube ada Quran dibaca habis dalam satu hari, dengan bacaan hadar lah, bacaan yang cepat, dia habis dalam masa 7 jam. Bacaan Quran itu 7 jam. Itu yang dapat dicerna kita mengikut kemampuan akal kita. Tapi ada sejarah dia di antara ulama kita, khatam 3 kali sehari. Kita mission impossible, kita kata. Pasal apa? Sebab kita ukur mengikut kita. Kita ukur mengikut kita. Kita baca satu buku surat pun tergagap-gagap. Lainlah dengan para hufaz yang membacanya itu dengan keberkatan waktu lagi. Apakah apa yang mustahil untuk mereka mengkhatamkan selama 3 kali sehari? Kalau kita 3 hari sekali, insya-Allah boleh. Dalam 8 juz satu hari, insya-Allah boleh. Siapa yang belum pernah mengkhatamkan dalam 3 hari, cuba khatam dalam 3 hari untuk Ramadan yang ini. Ini antara kelebihan dan keajaiban yang bulan Ramadan ni, yang kita boleh berfikir tentang ibadah. Ya, bulan Ramadan maknanya Ramadan tidak hanya puasa saja. Jadi kalau kita sentuh ayat-ayat yang tadi, sentuh ayat tentang puasa di bulan Ramadan, kemudian ayat selepas itu faman kana minkum maridan, disentuh di antara barang siapa di antara kamu ini sakit, atau ditimpa sakit, maka bolehlah dia tidak berpuasa pada hari itu dan ganti pada hari yang lain, ya, ganti ayyamin ukhra. Ini menunjukkan betapa Islam ini ibadah yang
ditetapkan pada manusia itu sangat manusiawi. Sangat manusiawi seperti apa? Sebab kadang-kadang ya kita tengok fitnah kepada agama kita ini. Apalah Islam ni? Yang bercakap macam ni bukan hanya orang bukan Islam saja. Orang Islam pun bercakap macam ni juga. Orang Islam yang tak faham. Sikit-sikit haram, sikit-sikit wajib. Sikit-sikit ada hukuman. Sikit-sikit dosa. Sikit-sikit. Kalau pada akal manusia umum yang bukan Muslim, cuba kita tanya mereka, berpuasa ni susah atau tidak? Kita tengok ada orang buat social experiment, mereka cuba nak puasa seperti orang Islam. Satu hari saja dia nak puasa. Satu hari saja dia nak puasa seperti orang Islam. Bagaimana cara orang Islam? Sahur dulu. Lepas sahur itu dia cuba untuk tidak minum. Wah, kata pukul 10 pun dah terasa perit dekat tekak ni nak minum. Dia boleh tanya, macam mana orang Islam boleh tahan tak minum? Kata, dia pukul 10 pun dah tak tahan dah. Pukul 12, lapar luar biasa. Lalu pula depan KFC, ya kan? Bertambah lapar je. Ya? Dia kata, dia mulai terkagum-kagum. Dia kata, hebat orang Islam ni. Dia tengok kawan dia pula, kawan pula buat type, kerja, mencangkut lagi, main bola lagi. Lagi kagum dia, macam mana orang Islam ni? Dia kata, aku ni pukul 12 dah rasa lapar, dia boleh steady muka, boleh senyum, kan? Menjelang petang 2 jam lagi nak buka puasa, siap main bola lagi, basikal 3 round Bandayu. Kan? Dia kata luar biasa. Dia kagum dengan kekuatan orang Islam. Ya, dia tanya, macam mana kamu, hebat kamu? Dia kata, tidak, kehebatan itu dari Allah. Tapi kita tak rasa. Dah umur dewasa seperti ini kan, kalau kita tak sakit, badan sihat seperti biasa, kita tak rasa. Macam mana kita boleh tahan lebih kurang dalam pukul 5 sampai pukul 7, 17 jam, ya, 17 jam tak makan. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat anjuran dari kesihatan, kata tadi pemangkan yang melingkup marid, dan kalau kamu sakit ni berkaitan dengan kesihatan. Hari ini kalau orang nak sihat, digalakkan oleh pakar-pakar kesihatan barat yang tidak Islam itu untuk buat intermittent fasting. Intermittent fasting ni ialah tidak makan selama 12 jam. Kalau tuan-tuan paling akhir makan pukul 6 hari ini, pagi esok paling awal pukul 6. Kalau makan balik daripada Bayan ke pukul 10 malam, esok pukul 10 baru makan. 12 jam fasting. Ada yang 12, ada yang 16 jam, ya, 16 jam fasting. Tapi fasting ni ialah maksudnya tak makan daripada petang sepanjang malam, tak makan tapi minum boleh. Kan, itu konsep intermittent fasting, ya, untuk kesihatan. Apalagi kalau kita tidak berpuasa, tidak makan dan tidak minum, banyak lagi manfaat kesihatannya. Bakteria dalam tubuh kita pun tak boleh bertahan, ya. Kanser pun tak boleh tahan dengan orang yang fasting. Sebab kanser ni makanan dia gula, ya, untuk dia tumbuh. Jadi ini doktor-doktor jauh lebih tahulah. Kalau saya terangkan nanti banyak kesilapan saya. Tetapi apa yang kita nampak di sini, apa yang Allah fardukan kepada kita dalam bentuk ibadah ni, rupa-rupanya banyak manfaat kepada kita dari sudut saintifik. Dan lebih hebat lagi, apa yang Allah syariatkan kepada kita ni dalam bentuk ibadah, dia menumbuhkan beribu-ribu macam ilmu. Contoh dalam syariat berpuasa ni, kutiba alaikum siyam, ya, bila menyentuh tentang kesihatan, sekejap, saya tengok waktu. Okey, kita ada 11 minit lagi. Bila menyentuh tentang kesihatan, orang mengkaji tentang apa kesan, apakah tidak bahaya bagi orang yang sakit jika dia berpuasa. Ternyata lebih banyak manfaat kesihatannya daripada menimbulkan mudarat. Memang ada juga yang boleh mendatangkan mudarat, tapi mungkin kajian tak habis lagi lah, kan? Kajian boleh terus berlangsung lagi beratus-ratus tahun. Okey, jadi ia telah mencambahkan cabang lagi ilmu
dalam mencari solusi kepada kesihatan ini ataupun penyakit ni ialah bentuk-bentuk ibadah. Dia menambahkan lagi. Kemudian au ala safar, puasa relate dengan perjalanan. Jadi kenapakah perjalanan ni dianggap sebagai begitu sukarnya sehingga orang yang dalam perjalanan untuk untuk masafah atau untuk jarak yang tertentu ini diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Jadi muncullah ilmu berkaitan dengan bagaimana orang boleh membaiki sarana, prasarana, fasiliti, teknologi yang berkaitan dengan perjalanan. Bertambah lagi ilmu. Kemudian dalam ayat yang berikutnya, faman syahida minkum syahr falyasum, maka barang siapa di antara kamu yang menyaksikan asy-syahr, telah tiba atau masuk waktu bulan tersebut, yakni bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa, memulakan puasanya. Bercambah lagi satu ilmu, iaitu wujudnya ilmu falak. Jadi kalau tidak, maka kita akan menggunakan kaedah ru'yah saja. Duduk kita paling cantiknya dekat tepi pantai di mana matahari terbenam. Kalau sekarang ni kan pantai Remis ya, digunakan sepanjang pantai barat ataupun di satu dataran yang tinggi untuk kita nak menyaksikan terbenamnya matahari itu. Dan wujudnya ilmu falak, manusia boleh membuat calculation ya, calculation, wujudnya teori-teori, rumus-rumus. Jadi segala sin, cosine, tangent tu dipakai ya, dalam kaedah mencari kiblat contohnya digunakan spherical trigonometry contohnya ya. Jadi bertambah ilmu itu tentang mencari kiblat, mencerap bulan, membuat kiraan bulan ini nanti kalau dia terbenam pada pukul berapa, matahari terbenam pada pukul berapa. Selepas matahari terbenam, habis piring matahari dekat horizon tu, ada tak bulan ni di atas ufuk. Bulan untuk kita cerap tu, mata telanjang tak nampak, kita gunakan theodolite untuk ni. Theodolite ni pun, kalau permukaan theodolite ni dia boleh muat dalam 2 bulan itu. Kalau bulannya ada 2 lah, 2 bulan ni, maksudnya kalau dia beralih sedikit saja, bulannya ada tapi tak nampak juga. Sebab salah apa ni, calibration tu tak tepat pada kedudukan bulan. Itu tuan perempuan. Bertambah teknologi teleskop, theodolite, bercambah-cambah bidang ilmu manusia itu ya, apabila ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya perintah Allah ni, jadi orang Islam ni makin berilmu. Sebab itulah tidak heran pada abad ke-12 kita, Eropah ni masih dalam dark age lagi. Orang Islam bukan sahaja telah menakluk begitu banyak daerah, tapi daerah-daerah ni takluknya itu semakin maju ya, sampai ke Andalus contohnya, semakin maju daripada keadaan mereka ini. Ketika itu orang baratlah yang paling kuat percaya pada tahayul, tetapi Islam telah mengembangkan ilmu yang mengembangkan akal manusia. Jadi hebatnya bagaimana ibadah dalam Islam ini telah merangsang manusia ini untuk berfikir, afala yatadabbarun ya. Dan setiap sentuhan Al-Quran itu mesti membuat manusia berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili la ayatin li ulil albab. Dan sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan peredaran daripada malam ke siangnya ya, ataupun cycle of day and night ni, dia menjadi tanda-tanda la ayat. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Tak payahlah cakap tentang kewujudan. Wujud memang dah tentu dah. Wujud dan dengan penuh kebesaran Allah SWT itu. Jadi apabila ada perintah puasa, ada perintah untuk melihat atau mengkaji, mencerap bulan. Dan hari ini berkembanglah ilmu ini. Kalau kita di Malaysia ini, kita gunakan kaedah imkanur ru'yah ya.
Jadi sebenarnya ada kaedah-kaedah yang lain yang hari ini belum lagi disepakati oleh para ulama lah, tapi daripada convention ke convention falak ni telah semakin bertambah ketepatannya, ya, di mana kalau saya ingat saya dalam convention Turki falak Turki pada tahun, saya ingat tahun 80-an atau 70-an, dahulu kita kata kalau sebulan ini daripada istimak dia, maksudnya istimak ni satu line, ya, bumi, bulan, matahari, ya, dia satu line, itu mula istimak. Selepas istimak itu, kalau dahulu convention dia, kalau selepas 12 jam baru terbenam matahari, maka bulan akan nampak. Sekarang dengan data-data yang ada, data lebih daripada 100 tahun dahulu pun, maka dikatakan jika umur bulan ini 8 jam ke bawah, dia ada imkan ru'yah, kemungkinan dia nampak. Maka pada hari ini, pertama sekali untuk mencukupkan kaedah syarak kita, hendaklah kita mencerap bulan dahulu. Jika tak nampak, maka kita gunakan data ini, kita kata ada kemungkinan nampak, dia ada kemungkinan nampak, maka dihukumkan mungkin nampak. Kenapa kita cerap dahulu? Sebab memang sudah menjadi kaedah dalam mazhab Syafi'i ini, hendaklah diru'yahkan dahulu, ya, dilihat. Jika memang tak ada, baru kita buat hisab, ya. Imkan ru'yah ni gunakan ru'yah wal hisab, summal hisab, ru'yah summal hisab, ya. Ada yang menggunakan kaedah ru'yah sahaja. Memang kalau kaedah ru'yah sahaja itu lebih berkemungkinan tak nampaknya. Ada yang menggunakan hisab sahaja, ya. Jadi ada satu pertubuhan Muhammadiyah di Indonesia, dia gunakan hisab sahaja. Kalau ada setengah darjat di atas ufuk pun, kalau walaupun mengikut data kita setengah darjat atas ufuk ni tak nampak, tapi dianggap wujud. Itu wujudul hilal, kaedah wujudul hilal, kaedah ru'yatul hilal, kita di antara, ya, kita di antaranya iaitu imkan ru'yah. Jadi kita lihat bagaimana ilmu itu berkembang. Yang berkembang. Belum lagi kita ayat yang sama juga sebelumnya, patutnya sebelum pamankan minkum syahidah paman syahidah minkum syahr, itu ayatnya ialah syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Itu lagi banyak nak kita nak bahas. Ya, dan itu di antara tajuk kuliah saya yang agak panjang, ya, tentang diturunkannya ataupun tanzil al-Quran itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan yang dihormati sekalian, terbiasa menyebut puan-puan ni sebab biasanya kuliah ni ialah waktu maghrib. Ini hari Jumaat. Mudah-mudahan, ya, jadi bila sepanjang Ramadan ni, ayat ini kalau kita nak bahas, begitu banyak sudutnya. InsyaAllah ini di antara ayat ahkam yang para ulama syariah membahasnya dari sudut hukumnya. Bila bermulanya Ramadan, bagaimanakah Ramadan dimulai, bagaimanakah puasa itu dimulakan, bagaimana kaifiah puasa itu sepanjangnya itu, apakah yang diperintahkan, apakah yang dilarang. Tapi hari ini kita melihat ruh di sebalik kedatangan Ramadan ini, supaya kita melihat kebesaran Ramadan itu yang pertama sekali. Sebab tanpa kebesaran Ramadan itu, kita nampak hal-hal teknikal saja. Puasa hari ini, puasa, dah makan, tak makan, lapar dan dahaga sahaja. Tetapi alangkah ramainya, dalam satu hadis dinyatakan bahawa ramainya manusia ini dia berpuasa tetapi dia tak dapat apa-apa. Dia tidak mendapat apa-apa kelebihan, tidak mendapat pahala, melainkan hanya dapat lapar dan dahaganya saja. Sebab apa? Sebab tidak menjaga adab berpuasa itu sendiri, ya. Dan hebatnya lagi kita tengok dalam rukun Islam itu sendiri, ya. Kalau kita lihat daripada syahadah ini ialah ibadah yang memerlukan lafaz lisan kita, asyhadu an la ilaha takrir, ya. Yang kedua, melakukan solat 5 waktu. Itu ibadah yang melibatkan qaul dan af'al, iaitu perkataan, perbuatan dan hati kita. Dan apabila melibatkan zakat, dia melibatkan harta benda kita. Tetapi apabila melibatkan puasa, ia artinya tidak berbuat apa-apa. Tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, tidak dan sekali tidaknya itu, ya. Jadi daripada ibadah ke ibadah yang diperintahkan Allah SWT itu, subhanallah, ia telah menjadikan kita manusia yang sangat lengkap. Segala aspek kemanusiaan itu kita telah cover, ya. Belum lagi cerita tentang
haji. InsyaAllah bulan haji kita akan ceritakan, walaupun mungkin sedikit sahaja yang berpulang pergi haji pada tahun ini, ya. Baik, insyaAllah tuan-tuan yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan Allah SWT memberkati majlis kita, dan apa yang saya telah sampaikan itu, saya mohon maaf sekiranya ada apa-apa kekurangan yang tidak mencapai ekspektasi yang ada pada tuan-tuan semuanya. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita, mudah-mudahan Allah tambahkan keimanan kita dan tambahkan amalan kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.